الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Ya alhamdulillah, kita berada di malam-malam akhir Ramadan Al-Mubarak. Syukur pada Allah, Allah memberi kita peluang hidup. Dan peluang yang ada ini mudah-mudahan Allah memberi kesempatan kepada kita untuk meningkatkan ibadat kita kepada Allah sebagai ta'abbud, perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tiap-tiap kali yang Allah suruh ni, Allah tidak mengambil manfaat. Kalau semua orang tak sembahyang, Allah tetap dengan kebesaran itu. Kalau semua orang sembahyang pun, sama je Allah tu tetap dengan kebesaran dia. Tapi tiap-tiap perintah Allah kepada kita tu, manfaatnya kembali kepada kita. Dan jika kita tidak memilih untuk beribadat kepada Allah, maka Allah telah menyediakan neraka orang yang berjazah dari. Yang lepas kita membincangkan bahagian pertama daripada doa ni, Rabbana atina fid dunya hasanah, iaitu wahai Allah, berikan kepada kami, kurniakan kepada kami kebahagiaan di dunia. Dan ulama telah mengklasifikasikan kebahagiaan yang dicari oleh hamba Allah dua sahaja. Pertama, orang yang diberi oleh Allah ilmu syariat, dan kedua, dia mengamalkan, yakni ilmu dan amal. Maka barang siapa yang mendapat kedua-dua ni, itulah tanda dia itu orang yang berbahagia di dunia. Tanpa mengambil kira dia kaya atau miskin, tanpa mengambil kira dia ni orang yang berpangkat atau tidak, semata-mata dia memiliki ilmu syariat dan mengamalkan ilmu syariat, dialah orang yang diberi keluasan hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dah membincangkan yang lepas bagaimana ilmu dan amal ni memberi peranan kepada makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bermula daripada adab. Daripada adab diabaikan, dia akan mengabaikan yang sunat. Daripada mengabaikan yang sunat, penyakit dia akan mengepak kepada mengabaikan yang wajib. Daripada mengabaikan wajib, dia tak tahu bagaimana hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita boleh menyalahkan kerana kita keletihan tidak sembahyang tahajud. Mungkin kerana kesibukan kerja kita tidak dapat menunaikan ba'da isyak walaupun kita sembahyang tarawih. Mungkin kita tak dapat mengerjakan sembahyang sunat subuh 2 rakaat sebelum daripada sembahyang fardu subuh. Ada solat sunat fajar yang Siti Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, tidak pernah aku melihat Rasulullah SAW begitu memelihara, begitu bersungguh-sungguh memelihara mengerjakan yang sunat melainkan solat sunat fajar. Dan kita ada beribu-ribu alasan, hakikatnya Allah menutup pintu itu. Maka barang siapa yang memikirkan bahawa betapa Allah menutup ruang-ruang dia untuk beribadat, sedangkan tiap-tiap orang daripada kita memiliki masa yang sama 24 jam, maka dia mula mencari Allah untuk meminta ampun. Kenapa aku tidak dipilih sembahyang tahajud? Kenapa aku tidak boleh istiqamah 10 rakaat yang muakkad ya Allah? Kerana aku mengabaikan sembahyang sunat duha. Kerana hadis kursi Allah telah bagi tahu, tidaklah seseorang itu menghampirkan diri kepada-Ku, takarrub ila Allah. Takarrub dalam menghampirkan diri kepada Allah. Lebih hampir kita kepada Allah, maknanya lebih tinggi pangkat kita dengan Allah. Kita tak nak pangkat dengan makhluk ni, tapi orang bagi kita ambil. Tak ada masalah hantu. Ya tak? Tapi kita nak yang utamanya ialah pangkat kita di sisi Allah. Satu caranya ialah tidaklah seseorang itu menghampirkan diri kepada Allah, melainkan dia mengerjakan yang wajib, dia menghampirkan diri takarrub ila Allah. Dan sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, aku tak nak buat perkara yang sunat. Perkara sunat aku tak nak buat. Aku nak buat yang wajib pun, adakah aku masuk syurga? Nabi kata, na'am, kau akan masuk syurga. Selagi mana kau tidak membuat perkara yang haram dan kau tidak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Kamaka Rasulullah SAW. Tapi yang bertanya ni sahabat. Gaji
kerani kerja 8 jam dengan gaji manager kerja 8 jam, lain. 2 rakaat sembahyang fardu subuh sahabat dengan 2 rakaat sembahyang fardu kita, lain pahala dia. Maka dalam hadis kursi tersebut disambung lagi, barang sesiapa di kalangan hamba yang mengerjakan perkara yang sunat. Tadi yang wajib. Yang wajib ni maknanya dia taat, dia dah buat segala keperluan. Tapi Allah tambah, barang siapa yang mengerjakan yang sunat-sunat, rakaat subuh-subuh dia cerita tu, maka sampai satu merit, satu tahap, Allah kata, aku cinta, aku sayang kepada hamba tu. Macam ni. Kita ada anak. Ni musim rambutan. Kita ada anak nama dia A, kita ada anak nama dia B. A, B macam. Kau orang tolong pergi pajak buat rambutan tu. Aku nak makan rambutan. Maka anak ni anak yang soleh, berebut pergi. Bila berebut pergi, masing-masing dia datang mempersembahkan buah rambutan tu. Seorang dengan ganting dia, dengan kerengga dia, apa sekali buat tu. Dia telah menyempurnakan minta ayah dia. Sebab ayah dia nak rambutan. Yang seorang ni bagi rambutan dalam keadaan dalam piring, dalam pinggan, dan dicabut tangkai-tangkainya, dibersihkan bulu-bulu pada rambutan tu. Seekor kerengga pun tak ada, letak pula air bertangan, bawah tu ada tuala, ada pisau. Yang mana dia situ? Dia tanya diri kita. Bukan Allah sama dengan makhluk, tapi kita ni nak memahamkan kita maksud daripada hadis kursi. Barang sesiapa di kalangan hamba-Ku yang mendekatkan diriku dengan perkara yang sunat, maknanya dia telah mengerjakan yang wajib, ditambah dengan sunat, aku menyayangi dia, aku sayang pada dia. Bila Allah telah menyayangi hamba, maka Allah memberi pada mereka, wahai malaikat, ini polan bipolan, ini adalah kekasih aku, hamba-hamba yang aku sayang, maka wajib ke atas kamu menyayangi mereka. Kadang-kadang orang yang disayangi oleh Allah, dia pancit kat saya, pancit 2 meter daripada kedai motor. Kita kadang-kadang tak perasan itu nikmat. Itu adalah pertolongan daripada Allah. Kadang-kadang kita salah saya nyaris-nyaris nak kena langgar. Mungkin saja malaikat yang menolong kita. Tapi kita tak perasan. Kita duk kata dengan kita lah, oh nasib baik. Oh, kita main gitulah. Alhamdulillah pun tak ada. Punya lupa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tak? Oh pocut keluar mak engkau. Dia la tataharrasu zahratan illa biiznillah. Ni nak bagi muka kamera ni. Sampai Allah kejadian pula tak ada. Maknanya enggak marah tak? TV mana keluar dia tak tahu. Apa tadi? La tataharrasu zahratan illa biiznillah. Tidak bergerak selarang melangit keluar. Tiap-tiap perkataan yang keluar daripada lidah kita biiznillah, dengan izin Allah. Kenapa kita orang lain terkejut boleh mengeluarkan Allah Akbar? La ilaha illallah. Kenapa seorang dia boleh oposyur? Mak kau. Kadang-kadang sebut nak benda orang lain. Faham? Orang kampung. Yang dia tak sebut orang lain ni. Mesti tak faham. Ini saluran satu ke atas, faham? Kenapa tu? Kerana kita faham tiap-tiap tu kerana takdir Allah. Allah yang mengizinkan satu perkataan itu keluar. Kerana hati masing-masing. Hati itu tersangkut di mana? Tersangkut di dunia, tersangkut dengan maksiat, tersangkut dengan dosa. Keluar perkataan kotor. Kalau hati itu, hati-hati muqarrabun, orang yang hampir dengan Allah, terkejut macam mana pun Allah. Sama ada alhamdulillah, la ilaha illallah, perkataan tetap baik. Masya-Allah. Ini nilai kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tengok tetap kerja itu buat apa? Mendakar. Bukan. Benda tu ni. Kenapa tu? Sebab ingatan dia kepada Allah. Jadi bila Allah kasih kepada hamba dengan mengerjakan yang sunat-sunat tadi, Allah memerintahkan malaikat kasihkan akan hamba itu. Dan hebat lagi atas pada itu, ketika itu Allah beritahu pandangannya adalah pandangan aku, pendengarannya adalah pendengaran aku, kudrat tangan dia adalah kudrat aku, langkah kakinya adalah langkah aku. Maha suci Allah daripada memiliki makhluk mukhallaqatul lil hawadi. Ya tak? Nak memberitahu bukan kita jadi Tuhan. Maksudnya Allah letakkan mata kita ni suka pandang benda baik dan tak suka pandang benda haram. Allah takdirkan, Allah pelihara telinga kita ni suka lunak mendengar perkara yang baik, tak suka mendengar perkara yang haram. Allah aturkan langkah kita tu ke tempat-tempat yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sekat kita daripada
Semua Allah Subhanahu wa taala dipanggil mahfudun. Orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita Rasulullah kita tahu. Rasulullah pernah pergi dengan satu majlis yang maksiat. Dia tertidur. Bahasa yang digunakan dia tidur. Sebenarnya Allah tidurkan dia kerana dia orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita ni bukan untuk Nabi je. Cerita ni nak menggambarkan bagaimana Allah melayan hamba-hamba yang dia sayang. Seperti Nabi Muhammad SAW, dia Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka tekankan tuan-tuan. Saya kena tekankan. Kita semua yang ada rumah Allah tekankan. Takat buat yang wajib-wajib tadi, macam anak kita bagi rambutan dengan dulu. Itu nilai ibadat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tambahkan perkara yang sunat. Jangan malas, jangan bagi alasan, tapi fikir. Tiap-tiap kali kita tertinggal perkara-perkara yang muakkad kepada kita yang telah nampak, ketahuilah bahawa sebenarnya Allah menutup pintu tersebut. Maka kita kena cari jawapan tu. Kenapa Allah menutup? Sedangkan orang lain boleh buat. Dia boleh dah ustaz. Kau jadilah ustaz. Kalau itulah alasannya, kau jadi ustaz. Saya dulu nak sampai tahap ni tuan-tuan, pakar kapal dia panggil. Bisnes jatuh, dia ingat nak mengaji, jumpa satu tuan guru, buang pemutih dia. 3-4 tahun duduk dengan dia. Satu hari saya jumpa kawan saya, dia ambil sumber saya, dia buang. Sudahlah, sebab dia kenal saya siapa sebelum tu. Dia ambil sumber saya, dia campak. Sudahlah. Tapi masa tu alhamdulillah, dia tak, kita duduk dengan guru, latih dengan zikir, latih dengan sembahyang malam, latih dengan baca Quran, latih dengan tazkirah, waktu khidmat dengan dia semua. Allah masih mengekalkan sampai hari ini. Alhamdulillah, benar-benar sampai mati. Inilah mati dalam keadaan khidmat. Bakar kapal. Jadi bukan alasan ustaz, bukan alasan apa. Uwais Korni ni kalau kita tengok sirah dia, orang biasa. Di kalangan manusia tak kenal dia. Sampai Rasulullah mengatakan kepada Nabi Bakar, kalau jumpa Uwais Korni, pergi jumpa dia, minta doa. Doa dia mustajab. Kalau jumpa pada Sayyidina Umar. Tapi para malaikat cukup mengenal Uwais Korni. Jadi bukan masalah ustaz, guru apa semua. Yang sunat tu memang dalam kemampuan kita. Siapa yang ingin menjaga wajah dan siapa yang berusaha, dia akan dapat. Jadi cara kita berfikir, view kita, persepsi kita terhadap perkara yang sunat kan, perlu kita baiki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sekarang kita nak bincangkan yang kedua, berilah kami kebaikan di akhirat. Di manakah bermula akhirat? Akhirat ni akan bermula pada ketika sakarat. Walaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzur. Ketika nyawa kamu telah berada di halqum. Wa antum hina idzin tanzur. Kamu yang ada depan tu, kawan-kawan kamu yang ada depan tu, semuanya tanzur, boleh lihat sahaja. Tidak ada pertolongan lagi. Syafaat tidak ada. Nyawa dihakum, telah dinampakkan di mana tempat neraka ataupun bidadari-bidadari tersebut telah boleh tayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma melihat orang nazak dia tertungak-tungak. Saya pernah tengok. Waktu sumbat air meleleh. Orang lain buat apa? Bolehlah baca Yasin apa semua itu. Tapi satu pertolongan pun dah tak ada nak buat. Hatta Fir'aun. Diceritakan dalam kitab Marmadi Imam Tirmizi mengatakan bagaimana Rasulullah SAW diberitahu oleh Jibril keadaan Fir'aun ketika sakarat. Fir'aun ni orang yang paling hebat daripada setan. Sebab setan sabit dengan dia kerana dia pernah mengaku Tuhan. Jahat-jahat aku kata setan, tak berani aku mengaku Tuhan. Tapi kau ni jahat kau ni, Masya Allah. Sebab tu tak ada seorang pun titik-titik kita namanya Fir'aun. Kita kenal betul. Dia ada Muhammad Fir'aun. Tak ada seorang pun bagi tahu. Bagi nama anak dia itu. Akak kalau pergi jam belantara, aku geleng kepada belantara. Takkan kita bagi. Kenal sangat watak tu. Paling jahat manusia dalam dunia Fir'aun. Faqala la rabbukumul a'la. Nah, tadi Nabi kata, aku Tuhan kamu yang tertinggi. Yang takut tak dapat projek, yang takut tak dapat beasiswa, yang takut tak dapat industri anak dia. Tunjuk saluran satu. Takut tu. Akhirnya dia nak mati. Kan kita pendekkan cerita. Dia bincang Nabi Musa. Sampai Nabi Musa dan jam depan laut. Sebagai manusia, selagi mana tidak ada pertolongan Allah, tetap dia tak ada nak buat apa-apa. Dia memegang tu tongkat. Akhirnya
Allah perintahkan, wahai Musa, tentukan tongkat engkau ke laut. Sebab kita dalam syarak ni, kita kena ada satu pegangan, sami'na wa ata'na. Bila itu Quran, bila itu hadis, sami'na wa ata'na dulu, walaupun tak faham. Sebab kalau kita berfikir, nanti aku ketuk tongkat ni ke laut, dapat apa buncit airnya ke aku. Kalau kita fikir. Tapi kerana yang berfirman tu Allah, dan berkata Allah berfirman dalam Quran, buat dulu. Laksanakan dulu wudud, baru dapat natijah. Selagi tak laksanakan, macam gini ya. Bapa tunggu anak, anak tunggu mak. Itu tak habis-habis. Pijak rambut, pijak jenayah ni, pijak itu, pijak ini. Tak habis-habis. Saya percaya, saya yakin. Darah kami. Awal dia kata, jangan ragu. Yakin? Ketuk. Ketuk terbelah laut. Ketuk terbelah laut. Terbelah laut. Nabi Musa berjalan. Lepas terbelah. Fir'aun mengejar. Tengah-tengah laut. Allah putus. Ini cerita yang kita maklum. Pada ketika itulah, cerita ni, Jibril mengetahui cerita ni. Ketika peristiwa ni berlaku, Nabi Muhammad SAW belum dilahirkan ke dunia. Belum. Tapi Jibril menceritakan sejarah ni. Tak ada dalam hadis baru mati, belum tengok. Jadi Jibril mengatakan, wahai Muhammad, kalau ra'aitani, sekiranya engkau adalah ketika Fir'aun yang nak mati, nescaya engkau akan dapat lihat, engkau akan lihat bagaimana aku mengambil pasir laut ni, lalu aku sumbatkan ke mulut Fir'aun, bencinya aku dengan kekufuran dia. Maksudnya orang nak mati, orang maksiat, orang kafir, orang yang tak sempat bertaubat, mati belum lagi diazab dalam kubur, ketika sakarat malaikat ada di situ. Cabut nyamuk tu. Sedangkan ketika Rasulullah SAW, ya Allah, Rasulullah SAW nak diambil nyawanya, maka malaikat maut pun mengambil nyawanya. Nabi berkata, tunggu sekejap. Ini ke yang dikatakan sakarat? Ya wahai Muhammad, kekasih Allah, inilah dikatakan mengambil nyawa. Sakitnya amat sangat, kata Rasulullah. Wahai Muhammad, kalau kau nak tahu sejarah aku mengambil nyawa masa ini paling lembut. Nabi masih lagi sakit. Tetapi Masya Allah, kemurahan. Kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memberitahu, sekejap. Nabi tak kat Melayu lah, sekolah balik. Sekejap. Aku nak minta kepada Allah SWT. Kalau beginilah yang paling lembut, aku sendiri merasa kesakitan sakarat ni, aku nak memohon kepada Allah. Mana-mana orang yang beriman di kalangan umat aku, maka aku tanggung sakarat dia sekarang. Macam tu kita malah nak selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Tak ada Allah, marah betul. Betul. Daripada warung sampai ke surau, dengar jelas. G-O-A-L, jelas. Nak sebut nama Nabi Muhammad yang menanggung sakarat untuk kita kalau kita orang beriman. Wah, tanyalah Muhammad. Melewit, bunyi tak bunyi. Sudah pada seorang. Tak ada semangat. Ada menyebut kalimat baik. Sekali kita selawat pada Nabi dapat 10 rahmat. Dan amalan sunat diberi pahala wajib kerana di bulan Ramadan. Kena pula malam yang terkadang seperti 83 tahun tu tiap-tiap hari kita berselawat. Masya Allah. Kenapa kita tak nilai macam itu? Yang kita fikir mori macam saya ni. Mori ada, jangan bimbang. Selawat dulu. Ya tak? Cara kita berfikir pada umat Nabi Muhammad SAW. Nak ceritanya ketika saya tak kira, saya nak sejam, saya tak boleh. Ini cerita panjang. Ada cukup kotak, dia tak tahu. Apa tu dia kata? Ketika Fir'aun ni nak mati, sebelum daripada tu, Nabi Musa dah berhari-hari, berkali-kali kerap berjumpa dengan lembut, bercakap dengan lembut kepada Fir'aun. Marilah menyembah Allah SWT. Tapi orang seperti ni yang ada kuasa, yang ada harta, dia rasa Nabi nak mengambil alih. Sebenarnya kita ada peranan umara, kita ada peranan ulama. Dua-dua ni nasihat menasihati. Mereka dengan kepakaran dunia, seorang dengan kepakaran hukum, saling bermesyuarat on projek ni. Aku dah cek dari hukum, harus, wajib, sunat. Yang tak boleh, jadi haram. Selesai masalah. Selesai masalah.
Ulama tak nak belajar komputer tak apa, tapi kita hukum dalam kepala. Awak ahli dunia, Perdana Menteri, pandai komputer, pandai telefon ini. Tapi nak buat satu, rujuk pada ulama. Selesai. Dua-dua tu bermanfaat. Dua-dua dapat menyumbang kepada agama Allah. Fir'aun rasa Nabi Musa nak mengampas kuasa dia. Abu Jahal rasa Nabi Muhammad nak mengampas kedudukan dia. Padahal tidak. Tidak. Sebab mereka ni golongan yang menuntut pangkat di sisi Allah, tidak menuntut pangkat di sisi manusia. Ketika kita dapat sedekah, Nabi SAW dan keturunan dia, yakni dipanggil ahli keluarga Nabi, tak layak menerima sedekah. Padahal dia pangkat paling tinggi, patut dia utama. Ketika ada harta ghanimah, Nabi dapat berapa persen tu? Nabi tak pernah ambil. Bahkan apakah doa Nabi SAW? Ya Allah, jadikanlah aku orang yang fakir. Dan Nabi tak suruh kita berdoa begitu. Tapi Nabi memilih kefakiran kerana aku nak bersama-sama dengan orang fakir dalam syurga. Kerana orang fakir, orang miskin ni antara orang yang awal masuk syurga setelah orang yang mati syahid fisabilillah, setelah Rasulullah SAW. Begitu. Jadi Fir'aun diseru oleh Nabi Musa AS semua, dia tetap tak nak. Bahkan dia mengaku dia menjadi Tuhan ketika sakarat. Amantu billahi wa rasul. Jadi kuat dalam disebut, aku berimanlah dengan agama yang dibawa oleh Nabi Musa. Tapi pada ketika itu sakarat, nyawa telah berada di rakut, pintu taubat telah tutup. Soalan dia, kenapa tiba-tiba dia tukar orang? Fir'aun dulu tak nak Nabi Musa, tak nak ikut parti Nabi Musa pula. Kenapa? Sebab ketika dia nampak tempat dia dalam neraka. Nah, itu maksud bermulanya akhirat di situ. Di situ saja sudah takut. Dalam kitab Ayyuhal Walad, bila orang ni mati, seseorang ni mati, dia kata dinakal daripada kitab Injil, ketika seorang jenazah tu nak dibawa, sama ada kita kan dari masjid nak bawa ke kubur, dari rumah nak bawa ke kubur, setelah disemayangkan apa semua, dalam perjalanan tu ditanya 40 soalan. Soalan pertama dah wujud, iaitu kenapa kau begitu memerhatikan keelokan, membaikkan dunia kau, zahir kau baikkan, nak raya dengan langsirnya, beli baju barunya, keretanya, kasurnya apa semua, tapi kenapa kau tidak memerhatikan kebersihan hati kau? Kenapa? Tak. Lepas tu zaman saya belajar dulu, guru kata, kalau kita nak ambil cuti tahun 10 Ramadan yang terakhir itulah yang afdal. Siang kita boleh relax, berpada-pada, semayang fardu dan sikit-sikit tidur sekejap, malam tak tidur. Malam tak tidur. Bukan morak dekat saya kedai kopi 3-4 teh tarik Ustaz. Banyak beribadah. Letih baca Quran, baca kitab. Letih baca kitab, berselawat. Letih baca kitab, berselawat, berzikir. Letih berzikir, semayang pula 2 rakaat. Macam tu sampai pagi. Kalau di Yaman tu, di Tarim, kota Tarim lebih kurang masa maju lah. Besar dia lebih kurang. Masjid ni akan buat lepas isyak 20 rakaat, yang berbikin 3. Habis masjid ni, masjid sana start pula. Jadi 3 fasa main tarawih. 20 rakaat campur witir pula 3 rakaat. Habis ni nak nyampe ke subuh, masjid dia pula. Kita boleh pilih nak ibadat kat mana. Tapi kebanyakan orang-orang sufi, orang-orang ahli ulama tu 60 rakaat semalam. Saya try ke, tapi duduk luar. Tunggu orang tengok puasa lu. Meriah betul. Pukul 8 pagi lepas luar senyap kali. Seolah-olah kiamat. Seolah-olah kiamat. Sebab saya sampai tu waktu tu Ramadan, saya pergi nak cari apa barang tu. Mana orang tak ada orang ni? Kedai tak buka, rupanya sistem dia macam ni. Pak Bahaya punya nak buat taxi, nak cuci. Kena bawa taxi. Tapi kalau nak cuci Pak Bahaya, 10 malam terakhir. Takkan miskin dah, confirm. Kalau miskin dia takkan, nak susah apa je. Takkan miskin. Kalau kita lalu, awak ada company kita tak, managing director, apa salahnya 10 hari terakhir tu pegang kepada staff. Aku kan jangan kacau 10 hari terakhir ni malam. Jadi bila Allah kasih dengan tempat kita meninggal sunat, datanglah satu perkara dia panggil mahfuz. Bila mahfuzun ni lah dia akan menyelamatkan dia pada hari akhirat, bermula daripada sakarat. Tapi malangnya ya Allah, Nabi dah bagi dah ajaran. Bacalah surah muluk tabarakalladzi biyadihi mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal
Tapi kan ayat Quran dia kata, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, pelihara diri kamu daripada api neraka. Dan pelihara isteri. 4 maksimum dalam satu masa. Daripada mana? Daripada api neraka. Ayat ni memberitahu apa-apa selamatkan diri kita dulu. Selamatkan diri kita dulu. Jadi kita lah perlu membetulkan diri kita dulu supaya kita terselamat. Kemudian kita mengambil kira isteri kita, anak kita, masyarakat, dunia. Jangan campur aduk macam itu. Tapi malam ni kita nak mati semua ni. Kul nafsin za'iqatul maut, termasuk yang cakap. Dah ada satu penawar, pedoman daripada Rasulullah SAW. Bacalah surah Muluk 30 ayat tiap-tiap malam. Nescaya kamu akan ada teman dalam syurga, dalam kubur. Kalau nak bawa gurau lah tuan-tuan masa kawan dia cerita tu. Bila malaikat datang nak azab kita, malaikat bodyguard kita datang. Kau tak nampak ni ahli mulut. Banyak ngosik ni member tu. Malaikat azab tak boleh nak mengazab kita, di-block oleh penjaga-penjaga kerana dia ni diperintahkan oleh Allah memelihara ahli-ahli mulut dipanggil. Dia masuk dalam kubur, alam barzakh, tidak boleh diusir. Tapi ke mana kita surah mulut? Kita surat 560 dalam kita nak cari tak jumpa. Malah baca Quran ni tak ada pun tak surah mulut. Dia tak ada. Baca betul. Saya baca betul. Tiap baca. Tak perlu hafal. Tapi kalau kita baca dah bertahun-tahun, ada niat nak menghafal, dia akan terhafal semua. Sebab kita condemn diri kita. Bukan aku nak hafal Quran tak ada lah. Kita yang condemn diri kita, bukan Allah. Allah buka ruang seluas-luasnya. Jadi bermula daripada alam barzakh itu kiamat kita. Akhirat kita. Daripada alam barzakh tu mati kita tu selepas 7 langkah berpindah ke alam barzakh kubur syariat, barzakh hakikat. Tak ada siapa tahu. Tapi Nabi beritahu, kalau kamu tahulah bagaimana kubur ni, nescaya kamu tidak akan tertahu walaupun sekali. Sebab benda terjauh daripada pandangan kita, benda batin, benda yang dihijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada situlah sampai kepada sangkakala pertama ditiup, kiamat berlaku. Masih lagi di alam barzakh. Daripada sangkakala pertama ditiup di kiamat kali ini, nak menunggu sangkakala kedua dibangkitkan pada mahsyar, tak tahu berapa puluh ribu tahun dah. Dah dibangkitkan duduk daripada mahsyar, satu riwayat mengatakan 50 ribu tahun dah. Sehinggalah Nabi sujud kepada Allah, mohon disegerakan hisab. Dah hisab pula, awak pula nama Zaid, lambat pula panggil. Dia panggil nama dia dulu. Takut dipanggil macam itu. Lepas kita sekolah macam itulah. Ahmad, saya boring tu. Asal dengan biasa saya dah tahu. Saya nombor 2 terakhir akan dapat. Nama saya Wat. Nama saya Wat, you know. Dia panggil Ahmad lah, Abdul lah, Akikah lah, Ainin lah, Patubi lah, Batisha lah, apa dia. Awak Wat. Cikgu performan tu. Tukarlah sekali. Panggil daripada Z dulu. Tak kreatif langsung. Kalau ada cikgu kat sini, janganlah formal sangat. Benda bukan haram pun balik je. Kalau balik ayat Quran baru dah haram. Boleh lah basuh muka dulu, kaki dulu kali ni. Yang tu tak boleh lah. Yang tu ilmu syariat. Kalau setakat panggil nama dia, set mula-mula pun tak ada masalah. Cikgu-cikgu ingat kecil hati saya nama buat. Bermula daripada tu dibangkitkan ya Allah. Sirat saja 3,000 tahun. Itulah kepentingan ketika Imam Ghazali mengajar kita. Allahumma atini kitabi wa yamini wa hasibni hisaban yasira. Sebab Imam Ghazali itu menangis, dia tak tahu macam mana dengan ayat Quran Ustaz. Barang siapa yang mengambil kitab daripada tangan kiri, maka itu tanda-tanda kecelakaan ahli neraka. Bakal ahli neraka ketika diserahkan kitab amalan, walaupun sekarang dia menghafal kaki tangan kanan, tangan kanan. Dia RM5. Tuan, my friend. Dia akan jadi macam itu bila hari kiamat ni. Walaupun kat dunia kita hafal, ambil tangan kanan dia, tangan kanan, tak amalan, ambil tangan kanan. Bila sampai ke sana, automatik ada yang ambil tangan kiri. Automatik, sepatu berpusing, ambil daripada tangan, daripada bahagian belakang, macam 4 kali 1 meter meter. Macam tu lah. Itu gambaran ahli neraka. Dia bukan ahli neraka, tapi gambaran ahli neraka. Dia ambil tengok. Lalu,
Imam Ghazali diilhamkan doa, Allahumma atini kitabi biyamini wa hafidni hisaban yasira. Wahai Allah Tuhan kami, berilah kita amalan kami tadi dengan tangan kanan kami dan ringankanlah hisab. Tak apa ni? Mereka kata nama bola, dia asal mana? Dia suruh rampai. Dia apa? Dia kuat majlis ilmu. Ada apa semua boleh juga. Lebih kurang dia. Tapi kalau Allah susahkan hisab tu satu-satu. Kenapa dia sepak 5 orang jemaah sampai masuk angkat? Itu boleh dia. Kalau Allah nak susahkan. Jadi kita abaikan doa tu. Kita pun tak pernah ambil tahu. Sebab apa kita mengaji main nyandor, tak bawa. Itu kan? Balik ha. Pak, awak ni gelap macam tu. Aku dengar ceramah dia ingat zaman dia sedap betul. Dia kata apa? Lupa pula. Jadi kita soal itu lupa. Jadi upgrade diri kita sendiri lah. Ada perkara yang kita tak dapat tanpa kita baca. Itu lah kita. Kenapa? Perjalanan akhirat ni terlampau panjang. Terlalu panjang dan terlalu menyusahkan bagi orang yang menyusahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa, kita duduk bawah arah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tak? Duduk bawah arah Allah Subhanahu Wa Taala. Terasa sekejap jadi 50,000 tahun tu. Segala-galanya mudah. Segala-galanya mudah. Tapi bila Allah susahkan, bertelanjanglah di padang mahsyar dalam keadaan ni. Ada seorang sebelah dia ni tak kena banjir. Dia ni banjir sampai ke sini. Dia seorang tu banjir sampai sini, terjengkit begini. Berapa lama nak terjengkit? Matahari panas orang ni. Daripada peluh mereka menjadi air banjir sampai ke sini, parah dia. Terjengkit air kena, terjengkit tak ada jengkit, lemah. Selama-lamanya lemah macam itu. Kita pernah tersedak air dalam hidup, punya sakit. Masuk air dalam telinga. Jadi kita ketuk belah sini pula. Sakit. Tak tahu rumah ni hanya Allah yang boleh tolong. Sebab tu yang wajib pasti, yang sunat sekali supaya kita menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah kasih, Allah nak mudah kita sembahyang duha, tak apalah yang boleh halang. Malaikat pun tak boleh halang. Sebab Allah tu inna Allah ala kulli syai'in qadir. Bila Allah nak bangun kita tahajud, tak payah pergi jam, tak bangun. Ini dah berapa gigi pecah jam. Tak bangun. Kenapa? Dia adalah alasan penat, tak layak lah, apa semua tu. Paling cantiknya alasan ialah sunat dia. Padahal Allah menutup ruang itu. Kalau kita campak tak memah di sini, semua orang akan berebut kerana tahu nilai. Tapi bila Allah campakkan ruang pengampunan, Allah campakkan ruang rahmat, Allah campakkan ruang menunaikan segala hajat orang kita pada tengah malam, tak ramai yang menilai itu seperti emas. Melainkan orang-orang pilihan Allah. Dia bermula daripada adab, dia bermula daripada perkara-perkara sunat yang kita buat. Ni 10 malam terakhir.